Assalamualaikum, saya Muhammad Aiman Hasif, nombor matrik A192644 dan pembentangan kami kali ini akan membentangkan bahan bacaan yang berjudul Teknik Berfikir Kritis dalam Pengambilan Keputusan yang ditulis oleh John H. Hallen. Bahan bacaan ini sangat relevan dengan topik pemikiran kritis dalam konteks keilmuan. Kami akan merumuskan bahan bacaan ini dari aspek ilmu mantik dan ilmu adab al-bath wal munazarah. Apabila kita membaca salah satu bab yang membahas teknik berfikir, pemikiran kritis atau pemikiran kreatif dalam buku ini, apabila kita membaca buku bab tersebut, kita dapat melakukan pembacaan, perbincangan dan penilaian mengenai isu-isu yang berkait. Selepas itu, kita dapat merumuskan bagaimana bahan bacaan ini terkait dengan bab ilmu mantik dan ilmu adab al-bath wa munazarah. Dari segi yang pertama, dari segi ilmu mantik, iaitu ilmu logika tradisional, buku ini akan membantu anda memahami aspek-aspek logika dan argumen yang penting dalam pemikiran kritis. Apabila kita membaca buku ini, kita dapat membandingkan dan mempelajari pendekatan logika tradisional dengan metod yang diajarkan dalam buku ini. Yang kedua iaitu ilmu adab al-bath wa munazarah, iaitu keahlian dalam berdebat dan membahas. Buku ini akan membantu anda mengembangkan keterampilan analisis dan pembuktian dalam konteks debat atau diskusi. Anda dapat mempelajari langkah-langkah argumen yang diterapkan dalam buku ini dan menghubungkannya dengan metod dan keterampilan yang ditubuhkan dalam adab al-bath wa munazarah. Dengan melibatkan dua ilmu ini, kita dapat mengevaluasi dan menerapkan konsep dan teknik pemikiran kritis yang diajarkan dalam bahan bacaan yang direkomendasikan. Kita juga dapat menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut mendukung dan melengkapi ilmu mantik dan ilmu adab wa munazarah dalam proses berfikir dan berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Ismail, nombor matrik A192763. Jadi saya akan meneruskan slide yang seterusnya, iaitu tentang pemikiran dari segi bahasa. Okey, yang pertama dari segi bahasa Melayu bermaksud pemikiran adalah satu aktiviti atau proses berfikir untuk menghasilkan idea, konsep atau pengetahuan. Ia juga merujuk kepada cara seseorang berfikir, berpendapat atau pandangan seseorang dalam mengkaji sesuatu isu atau hal. Dalam bahasa Inggeris, bermaksud pemikiran adalah thought atau thinking. Ia mengacu kepada proses mental yang melibatkan pemahaman, penilaian dan penerapan pengetahuan serta idea. Kemudian dalam bahasa Arab, maksud pemikiran adalah faqaru, fiqh. Pemikiran dalam konteks ini merujuk kepada proses berfikir, mempertimbangkan dan berenung dalam mencapai pemahaman terhadap sesuatu hal atau isu. Seterusnya tentang pemikiran dari segi istilah. Dalam istilah, pemikiran juga merujuk kepada suatu aliran, ideologi ataupun metod berfikir yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya, pemikiran liberal merujuk kepada faham atau pandangan yang mendukung kebebasan individu, sementara pemikiran konservatif merujuk kepada faham atau pandangan yang mengutamakan kelestarian tradisi dan institusi sosial. Bab kritis dan kreatif, dari segi bahasa, istilah kritis mengacu pada kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi dan membuat penilaian atau pendapat berdasarkan pemikiran rasional. Seorang yang memiliki pemikiran kritis akan menggunakan logik dan bukti untuk menanyakan serta menilai informasi yang mereka terima. Sementara itu, istilah kreatif mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru, asli dan inovatif.
Pemikiran kreatif melibatkan imajinasi, idea-idea yang tidak konvensional dan penemuan solusi yang unik. Dalam bahasa Inggeris pula, istilah critical dan kreatif memiliki makna yang sama seperti dalam bahasa Melayu. Namun istilah critically dan creatively sering digunakan sebagai penerangan untuk menggambarkan seseorang menjalankan proses berfikir. Misalnya, she thinks critically, berarti dia memiliki kemampuan untuk berfikir secara kritis. Dalam bahasa Arab pula, untuk istilah kritikal dan kreatif, terjemahan yang paling dekat adalah naqdi dan ibda'i dalam bahasa Arab moden. Namun ada juga istilah lain yang digunakan dalam konteks pemikiran kritis seperti tafakur naqdi atau tafakur naqdi bina. Sedangkan untuk pemikiran kreatif, istilah yang digunakan adalah tafakur ibda'i. Dalam konteks istilah-istilah ini, naqdi menunjukkan pemikiran yang analitis dan rasional, sementara ibda'i menunjukkan kemampuan untuk berfikir secara inovatif dan menghasilkan sesuatu yang baru. Kaitan at-taqsim, at-ta'rif dan at-tashdid dengan kepentingan kemahiran berfikir. At-taqsim ialah klasifikasi ataupun analisis. Dalam ilmu mantik, at-taqsim ialah proses mengklasifikasikan atau menganalisis unsur-unsur dalam sesuatu pernyataan atau hujah. Contohnya, premis pernyataan bahawa manusia diberi roh dan fikiran untuk berfikir, merasai dan mempunyai nilai dalam aplikasi kehidupan. Kesimpulan, kenyataan daripada Al-Quran diperlukan untuk membimbing remaja dalam menghadapi alam nyata dan gaib. At-ta'rif pula, at-ta'rif ialah prinsip dalam mantik yang berkaitan dengan mentarifkan sesuatu pernyataan atau konsep yang digunakan dalam hujah. Contohnya, yang pertama, nilai. Apakah maksud nilai dalam konteks ini? Yang kedua ialah berfikir berdasarkan nilai. Bagaimanakah pemikiran berdasarkan nilai mempengaruhi tingkah laku dan amalan manusia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan sambung pertanyaan kita pada tajuk yang sebenarnya yakni pada bahagian tasdik. Okay, tasdik ini seperti kita tahu merupakan salah satu bahagian daripada ilmu mantik selain daripada tasawuf. Okay. Jadi makna tasdik ialah prinsip mantik yang menekankan kepentingan mengesahkan maklumat dan kenyataan. Okay. Contohnya yang terdapat pada pembacaan kami. Jadi yang pertama sekali, ayat-ayat pernyataan ditaruh sebagai sesuatu yang gaib dan dicipta oleh Allah SWT. Dan ayat yang kedua, dalam gelombang perkembangan maklumat yang digerakkan oleh teknologi, umat Islam harus mampu menyaring yang mana baik dan yang sebaliknya. Jadi kategori di sini kita boleh tengok pada ayat menyaring yang mana baik dan sebaliknya. Dan itulah yang merupakan konsep bagi tasdik. Jadi mengaitkan apa yang telah dibaca dengan prinsip mantik seperti at-ta'rif, tasdik, kita dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terkandung di dalam teks. Mantik membantu kita untuk lebih tersusun dalam mengenal kesimpulan, definisi dan mengesahkan kebenaran sesuatu pernyataan. Allah Alam, saya terus kepada slide yang seterusnya. Okey, baik. Saya akan sambung. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran merupakan sebaik-baik pendoman mengenai alam nyata dan juga alam gaib. Ulama dan ilmuwan Islam pada zaman dahulu, mereka berfikir berpandukan dengan zikir, iaitu menghubungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Kehebatan dan juga kebesaran hasil ciptaannya, iaitu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ini dikaji oleh manusia dalam menguruskan kehidupan mereka sebagai manusia dengan menggunakan kaedah-kaedah yang terdapat dalam mantik, iaitu dalam tajuk istiqra', iaitu mulahazah, tajribah, fardu al-furud dan juga tahqiq al-furud. Bagi mereka, ia merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu dan manusia hanya dapat menemui sedikit sahaja rahmat, hikmah dan juga nikmat yang Allah SWT berikan. Dari sini, manusia dapat memiliki rasa kesyukuran dan juga jiwa kehambaan yang tinggi terhadap Allah SWT. Mereka yang tidak beriman pula merasakan apa yang ditemui, apa yang dikaji dan juga apa yang diperolehi dianggap sebagai hanyalah hasil kajian saintifik
yang dikaji oleh manusia semata-mata. Ini adalah zikir. Umat Islam perlulah bersikap kreatif, inovatif dan juga bersikap kritikal terhadap sesuatu fakta dan juga data. Namun begitu, umat Islam tidak seharusnya menolak faktor berzikir ataupun faktor zikir sehingga menyebabkan umat Islam kehilangan arah dan juga pedoman dan akhirnya mereka menolak Tuhan dan juga menolak agama. Zikir adalah faktor yang memandu manusia supaya dekat dengan kebenaran dan juga kefahaman tentang fitrah kejadian. Berfikir tanpa landasan boleh menyebabkan manusia kehilangan arah, namun berfikir secara qurani akan membimbing umat Islam ke arah kebaikan yang hakiki dan juga menjadikan pedoman yang terbaik untuk memandu manusia membina peribadi yang fitrah. Ini adalah landasan berfikir yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam yang sebenar. Dan akhir sekali, sebelum kita menutup tirai, sedikit kesimpulan yang saya akan rumuskan ialah dengan merumuskan bahan bacaan, teknik berfikir kritis dalam pengambilan keputusan ini dengan memperhatikan perkaitannya dengan ilmu al-mantiq, logika, dan ilmu al-adab, al-bad wal al-munazarah, iaitu keterampilan berbicara dan berdebat. Kami berharap dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemikiran kritis dan kecekapan berbicara yang baik dalam proses pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif. Sekian daripada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.